Assalamualaikum kepada Dr. Faziani. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan tentang feminisme bagi subjek CTU 552. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Marabiatul Adawiyah binti Mior Yazid, Muhammad Aiman bin Khadari, Syahira binti Syahidin dan saya Nur Syahira binti Sulaiman. Objektif bagi tajuk feminisme adalah: pertama, mengkaji sejarah feminisme. Kedua, menerangkan cabaran feminisme di Malaysia. Ketiga, menjelaskan kesan feminisme terhadap umat, masyarakat dan negara. Dan yang terakhir, cara mengatasi fahaman feminisme daripada berluasa. Baiklah, yang pertama saya akan menerangkan apa itu feminisme. Feminisme adalah satu perkataan feminis yang diambil dari perkataan Perancis dan berasal daripada perkataan Latin iaitu femin. Feminim bermaksud wanita atau perempuan, manakala maksud feminisme adalah sebuah kefahaman atau ideologi dalam membela hak-hak wanita bagi kesamarataan ke atas lelaki dari segi sosial, ekonomi dan politik. Kesetaraan jantina yang diperjuangkan oleh golongan feminisme adalah bukan yang melibatkan fizik, tetapi yang diperjuangkan oleh golongan feminisme adalah berkaitan dengan hak dan peranan lelaki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Setiap jantina iaitu lelaki atau perempuan telah diciptakan oleh Tuhan dengan sifat yang berbeza. Secara umumnya, disebabkan sifat berbeza itu jugalah memberikan kita semua pandangan yang berbeza terhadap kedua jantina dari segi tugas, tanggungjawab dan aktiviti. Ramai yang beranggapan bahawa kaum lelaki itu harus mendapat lebih tanggungjawab atau hak daripada kaum perempuan. Disebabkan itulah wujudnya gerakan feminisme bagi menuntut hak yang sama rata terhadap kaum perempuan. Saya Muhammad Nur Aiman akan menerangkan mengenai sejarah gerakan feminisme. Wanita sebelum abad ke-17, terutamanya di barat, tidak mendapat layanan yang baik daripada masyarakat dari berbagai aspek, sama ada dari aspek undang-undang maupun aspek komuniti. Mereka juga dilayan sebagai hamba dan juga barang perdagangan pada ketika itu. Perkara ini telah membawa kepada penyalahgunaan hak ke atas wanita seperti pencabulan dan penghambaan. Gerakan feminisme terbahagi kepada dua gelombang. Gelombang pertama mula tercetus pada abad ke-18 dan gelombang kedua pula bermula pada tahun 1960-an. Gerakan feminisme mula tercetus pada abad ke-18 di Eropah, yang mana wanita ketika itu mula untuk menuntut hak-hak mereka dalam keadaan sosial yang tidak menyebelahi mereka. Mereka menuntut hak untuk bersuara, mengundi dan menyuarakan pendapat. Ideologi mereka ketika ini adalah mengenai keluarga dan juga wanita. Terdapat tiga golongan dalam gerakan feminisme pada gelombang pertama, iaitu feminisme liberal, feminisme sosialisme awal dan juga feminisme marxis. Feminisme liberal merupakan satu golongan gerakan feminisme yang berjuang menuntut hak-hak legislatif seperti mewakili parlimen dan juga hak mengundi. Mereka juga memperjuangkan agar wanita diberikan hak legislatif yang sama seperti lelaki. Manakala feminisme sosialisme awal pula, gerakan ini menuntut hak-hak politik dan juga pendidikan bagi para wanita. Golongan ini terhasil daripada para sosialis yang menentang gereja, menuntut hak kebebasan dan juga menentang sistem perkahwinan yang tidak adil. Dan terakhir sekali untuk gelombang pertama ini adalah feminisme marxis. Feminisme marxis merupakan satu golongan feminisme yang menganggap masalah wanita ini sebagai masalah sosial. Gerakan ini menganggap diskriminasi terhadap wanita akan berakhir apabila para wanita diterima sepenuhnya dalam tenaga kerja dan masyarakat. Gelombang pertama feminisme yang tercetus pada abad ke-18 ini telah berjaya menuntut hak-hak mereka dalam politik, mengundi, pendidikan dan juga menuntut upah yang tinggi daripada para majikan. Pada ketika ini, iaitu abad ke-19, wanita mula berpengaruh dan suara mereka mula didengari. Namun begitu, gerakan feminisme ini mula kendur dan hilang apabila bermulanya Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, gerakan feminisme mula tercetus kembali dan menjadi gelombang kedua pada tahun 1960-an yang membawa tuntutan berlainan daripada gelombang pertama. Terdapat tiga kategori feminisme di dalam gerakan ataupun gelombang kedua ini, iaitu feminisme radikal, feminisme liberal dan juga feminisme sosialis. Feminisme radikal merupakan satu golongan feminisme yang menganggap bahawa seks merupakan asbab utama mengapa mereka ataupun wanita
mendapat pandangan yang berbeza daripada kalangan masyarakat. Mereka juga menolak sistem pemerintahan yang didominasi oleh lelaki. Seterusnya, feminisme liberal merupakan satu golongan feminisme yang sering melibatkan diri mereka di dalam bidang legislatif bagi menuntut hak wanita dari segi undang-undang dan juga pendidikan. Mereka juga menuntut agar pihak kerajaan menjaga wanita daripada kekerasan lelaki dan menjaga hak sama rata di antara lelaki dan perempuan. Akhir sekali adalah feminisme sosialis yang mana golongan ini membawa ideologi ketidakadilan kelas dan gender harus dihapuskan. Mereka juga menuntut agar pembahagian kerja mengikut jantina turut dihapuskan untuk menjaga hak sama rata di antara lelaki dan juga wanita. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai pandangan tokoh-tokoh feminisme. Tokoh yang pertama adalah Mary Daly. Mary Daly merupakan pencetus utama gerakan ini pada abad ke-18. Mary Daly mula mencetuskan gerakan ini selepas beliau gagal mendapat tempat di dalam Dewan Gereja Vatikan II. Beliau memulakan gerakan ini selepas beliau ditolak dan dihina di dalam Dewan Gereja Vatikan II, dan beliau ingin membuka minda masyarakat yang kolot dan sering merendahkan martabat wanita di gereja maupun di dalam kalangan masyarakat. Daly membawa ideologi radikal di dalam perjuangan beliau dan mula menyerang dan mengkritik tradisi gereja pada ketika itu. Seterusnya adalah Elizabeth Cady Stanton. Elizabeth Cady Stanton merupakan tokoh feminisme yang membawa gerakan ini pada penghujung abad ke-19. Beliau mula menyertai gerakan ini kerana ingin kesamarataan diberikan kepada wanita yang selama ini dianggap sebagai harta dan juga hamba. Pandangan Elizabeth terhadap kitab dan juga gereja sedikit berbeza dengan tokoh yang lain, di mana beliau percaya bahawa kitab tidak boleh ditolak sepenuhnya dan ianya tidak boleh diterima sepenuhnya. Oleh itu, beliau mengeluarkan sendiri tafsiran kitab yang mengulaskan mengenai wanita di dalam kitab-kitab Bible. Tokoh seterusnya adalah Letty M. Russell. Beliau mula menyertai gerakan feminisme pada tahun 1985. Beliau membawa ideologi penggabungan feminisme dengan teologi neo-ortodoks, yang mana ideologi ini menggabungkan pemahaman feminisme itu sendiri dan juga teologi neo-ortodoks di dalam Kristian. Russell tidak menolak tafsiran kitab sebagai pragmatik, namun ideologi beliau lebih berpusatkan kepada pengalaman, yang mana beliau lebih mempercayai pengalaman wanita-wanita yang pernah ditindas sebelum ini. Tokoh yang terakhir adalah Aminah Wadud Muhsin. Aminah Wadud Muhsin merupakan pendokong gerakan feminisme pada zaman moden. Beliau mula membawa gerakan ini selepas beliau memeluk Islam, dan beliau merasakan bahawa tafsiran Al-Quran pada zaman ini tiada yang mengikut objektif Al-Quran dan menyebelahi lelaki. Beliau berpendapat tiada tafsiran yang menurut objektif Al-Quran, dan beliau berpendapat bahawa tafsiran Al-Quran yang ada adalah bersifat subjektif. Beliau juga turut mengkritik tafsiran yang membincangkan mengenai wanita di dalam Islam, seperti tafsiran bagi surah An-Nisa. Pada pandangan beliau, tafsiran yang ada pada ketika ini adalah mengikut kehendak dan juga kemampuan penafsir itu sendiri. Aminah Wadud Muhsin ini juga giat menuntut hak-hak kesamarataan di dalam Islam, dan beliau juga pernah mengimamkan solat Jumaat di sebuah masjid di bandar New York dan memberi khutbah pada ketika sesi solat Jumaat itu sedang berlangsung. Assalamualaikum, nama saya Syahira binti Syahidin. Saya akan membentangkan mengenai cabaran umat Islam menentang feminisme barat. Pertama adalah kemajuan teknologi dan internet. Seperti yang kita sedia maklum bahawa sosial media memainkan peranan yang penting dalam mendapatkan maklumat dan juga berita terkini dalam isu negara dan antarabangsa. Kemudahan teknologi ini menjadikan impak yang besar dalam penyebaran ideologi dan juga fahaman yang tidak benar kepada masyarakat, dan memberikan peluang yang mudah kepada pengaruh feminisme barat mempengaruhi umat Islam di Malaysia. Bahkan begitu mudah mendapatkan maklumat mengenai ideologi palsu, memudahkan pengaruh ini dipengaruhi masyarakat maupun kanak-kanak. Dengan kemajuan ini, trend boleh disebarkan oleh cerita barat mengenai feminisme. Selain itu adalah sifat sekurisme atau sifat liberal dalam pemahaman feminisme. Fahaman liberalisme adalah fahaman di mana satu bentuk fahaman sekurisme yang memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama.
Fahaman feminisme ini menyokong golongan LGBT dalam masyarakat mereka kerana mereka menganggap gender adalah pilihan. Hal ini memberikan kesan buruk kepada umat Islam kerana bagi fahaman mereka menganggap bahawa umat Islam hanyalah menuntut ibadah dan tidak menyokong hak wanita dalam Islam, dan juga menganggap Islam membenarkan keganasan. Seterusnya adalah ulasan mereka mengenai pentafsiran hadis. Mereka menyalahkan tafsir hadis dan mentafsir hadis dengan pemahaman yang berbeza dari hadis. Sebagai contoh, isu berpoligami yang menganggap poligami adalah salah satu penindasan kepada wanita. Pemahaman mereka membuatkan imej yang buruk dalam kalangan masyarakat. Mereka juga menidakkan hukum syariah dalam Islam kerana, sebagai contoh, isu bertudung dalam Islam. Mereka menganggap bahawa tudung ini adalah satu pilihan dan bukan satu kewajipan dalam Islam. Kesan fahaman feminisme Barat di Malaysia. Individu. Umat Islam di Malaysia akan mengamalkan ajaran Islam yang salah kerana penyebaran fahaman yang meluas dan menyebabkan ajaran sebenar Islam hilang. Sebagai contoh, ajaran yang salah adalah wanita menjadi imam bukan lelaki. Ini adalah ajaran yang salah di sisi Islam yang boleh merosakkan Islam sama sekali. Selain itu, melahirkan individu yang cetek ilmu. Dengan fahaman feminisme Barat yang tersebar luas, yang menyebabkan individu tersebut tidak mendalami ilmu agama secara mendalam dan hanya mempercayai fahaman ini sahaja dan tidak ada niat untuk mendalami ajaran Islam. Seterusnya adalah melahirkan individu Islam yang lebih memfokuskan pemikiran logik dan tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup. Individu sebegini memberikan kesan yang buruk terhadap diri mereka dan menjauhi Tuhan dalam ajaran Islam. Seterusnya, masyarakat. Umat Islam di Malaysia akan tidak bersatu padu dan mementingkan diri sendiri kerana kefahaman mereka mengenai feminisme yang mengutamakan wanita dalam semua aspek. Hal ini menimbulkan konflik di antara lelaki dan wanita mengenai hak mereka dan mewujudkan masyarakat yang tidak menghormati sesama lelaki dan perempuan. Seterusnya adalah agama Islam akan dipandang rendah kepada masyarakat kerana tidak dapat mengatasi fahaman ini dan mempengaruhi masyarakat umat Islam di Malaysia. Ajaran agama yang dihormati akan tercemar disebabkan fahaman yang mempengaruhi masyarakat supaya percaya dan mengikut fahaman feminisme. Seterusnya adalah mewujudkan satu badan bukan kerajaan yang sesat. Dengan fahaman feminisme akan mewujudkan satu badan bukan kerajaan yang memfokuskan ideologi feminisme yang kuat yang mungkin akan mempengaruhi dalam negara dan mengabaikan ajaran Islam di Malaysia. Seterusnya adalah kesan kepada negara. Negara akan menjadi mundur dari segi ekonomi dan pengetahuan. Fahaman feminisme ini akan menjejaskan ekonomi negara kerana konflik di antara lelaki dan perempuan dan mungkin akan menjejaskan reputasi negara sebagai negara yang bersefahaman antara satu sama lain. Selain itu adalah imej negara akan tercemar kerana fahaman ini lebih mengutamakan wanita dalam semua aspek sedangkan Islam memberikan hak sama rata di antara lelaki dan wanita. Akhir sekali adalah negara akan tidak aman dan mungkin akan menimbulkan peperangan di antara lelaki dan wanita disebabkan ideologi feminisme yang negatif. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cara untuk mengatasi gerakan feminisme di Malaysia. Terdapat beberapa cara bagi mengatasi gerakan feminisme yang telah berleluasa di negara kita. Yang pertama, pihak yang tertentu perlu memainkan peranan yang penting dengan mengadakan kempen kesedaran tentang hak antara gender mengikut Islam. Kaum wanita pada masa kini perlu didedahkan tentang hak dan batil terhadap kaum wanita kerana Islam itu adalah agama yang sempurna dan tiada cacat cela. Dengan mengadakan kempen ini, lebih ramai lagi kaum wanita Muslim akan didedahkan dengan tipu daya tentang fahaman feminisme ini dan seterusnya, kempen ini juga dapat menyeru mereka menghindari aktiviti feminisme dengan berpandukan ajaran Islam. Yang kedua, ibu bapa hendaklah memainkan peranan yang penting dalam memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak mereka sejak dari kecil lagi.
Didikan agama sangatlah penting kerana ia mampu membimbing seseorang muslimah itu daripada terjerumus dalam fahaman yang bertentangan dengan agama Islam, serta fahaman yang boleh merosakkan maruah dan kepribadian seorang muslimah. Sekiranya ibu bapa telah berjaya menguasai minda anak-anak mereka terhadap bahayanya fahaman feminisme ini, maka mereka sendiri akan merasakan bahawa fahaman-fahaman seperti ini haruslah ditentang dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, wanita muslimah hendaklah disedarkan bahawa dengan kebolehan mereka sendiri, mereka juga boleh berjaya tanpa perlu menyandang apa-apa kedudukan seperti kaum lelaki. Kesedaran ini dapat mengelak daripada berlakunya gerakan feminisme. Seterusnya, sebagai masyarakat yang prihatin, sudah menjadi tanggungjawab kita untuk mendedahkan tentang kejahatan yang dibawa oleh mereka ini. Ramai sebenarnya masyarakat Islam kita yang masih tidak tahu lagi tentang bahayanya fahaman feminisme ini. Kerana yang mereka nampak hanyalah memperjuangkan hak sama rata terhadap wanita. Walhal, pelbagai perkara yang terdapat dalam fahaman feminisme ini yang bertentangan dengan agama Islam. Sebagai seorang Muslim yang bertanggungjawab dan Muslim yang telah mengetahui tentang bahayanya fahaman feminisme ini, telah menjadi kewajipan untuk kita sebarkan dan dedahkan tentang kejahatan dan agenda sebenar pengaruh fahaman feminisme ini. Berikut merupakan contoh-contoh hak yang diperjuangkan oleh golongan feminisme. Kefahaman ini telah menjadikan golongan feminisme ini untuk mendapatkan hak dalam sesuatu hubungan, seperti lelaki dilarang untuk berpoligami kerana golongan feminisme ini merasakan bahawa berpoligami ini sangat tidak adil terhadap kaum wanita. Bagi mereka, jika lelaki boleh mengawini 4 orang wanita dalam satu masa, tetapi wanita hanya boleh mengawini seorang lelaki sahaja. Selain itu, golongan feminisme ini juga menuntut kebebasan untuk melakukan pelafazan cerai terhadap suami secara langsung tanpa perlu membuat tuntutan cerai di mahkamah. Demikian juga, gerakan ini menuntut hak kesamaan dalam pembahagian harta pusaka antara lelaki dan perempuan. Selain itu juga, golongan feminisme ini juga membanteras keganasan rumah tangga. Hal ini kerana mereka ingin membela hak-hak wanita dari sering diperlakukan kasar oleh suami sendiri. Apa yang dapat saya simpulkan di sini, gerakan feminisme dan persamaan gender merupakan ancaman terhadap ajaran agama, khususnya hukum fiqh, serta dapat menghancurkan sistem kehidupan beragama. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Alan Willis bahawa feminism is the cutting edge of a revolution in cultural and moral values. The objective of every feminist reform, from legal abortion to childcare program, is to undermine traditional family value. Fahaman feminisme merupakan agenda yang dirancang oleh musuh Islam untuk merosakkan peribadi wanita muslimah. Setiap wanita muslimah perlulah bertanggungjawab dengan mempersiapkan diri dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang cukup supaya dapat mengatasi tentang fahaman feminisme ini. Sesungguhnya agama Islam sahaja yang mampu membimbing dan menyelamatkan seorang wanita muslimah itu dari pengaruh fahaman feminisme yang boleh merosakkan akidah serta pemikiran seseorang muslimah. Di samping itu, ilmu pengetahuan yang mendalam juga mampu membuatkan seseorang itu menjadi bijak dan mampu menyelamatkan seorang wanita muslimah itu dengan cabaran semasa. Sangatlah penting seseorang muslimah itu mempertahankan maruah dan jati diri mereka kerana wanita muslimah merupakan kekuatan umat Islam. Penting juga bagi seorang wanita muslimah itu mengenali musuh dan cabaran luar agar wanita muslimah mempunyai persediaan dan strategi apabila berdepan dengan musuh yang sentiasa merosakkan kesucian dan maruah wanita muslimah.